Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Kerajaan Rakyat Republik Rakyat Bangladesh bersempena dengan Jubli Emas Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh. Mesyuarat pertama musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-11 kemarin dengan meluluskan peruntukan di bawah kemajuan untuk dijadikan sebahagian jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Dewan juga meluluskan dua ketetapan iaitu Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 serta ucapan penangguhan dari ahli-ahli Dewan. Sidang pagi kemarin dimulakan dengan perbahasan mengenai pelbagai isu berkaitan peruntukan kemajuan antaranya mengenai Economic Blueprint. Isu tersebut mendapat respon daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Seperti mana di economic blueprint kita ni, untuk menyokong beberapa usaha-usaha untuk membagaikan lagi kita ni punya ekonomi ni, bukannya sahaja diharapkan peruntukan dari RKN, ada juga peruntukan berulang-ulang, tapi yang pentingnya ada juga dana dari FDI, ada juga dari GLC, ada juga mungkin financing dari the banks and so on. So itulah pangkali kita ni boleh lihat dari segi berapa saja RKN sediakan sebagai satu KPI. Selepas selesai membahaskan isu-isu kemajuan, sidang meluluskan peruntukan di bawah kemajuan untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Sidang juga meluluskan ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah Fasal 3 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas 1 tahun 2021 diusulkan oleh Yang Berhormat Pilihan Orang Kaya Seri Kedah Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dewan meluluskannya tanpa perlu dibahaskan dan telah dikurniakan perkenan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk digunapakai. Sebahagian daripada perintah tersebut sudah berjalan dan digunapakai pada tahun 2020 dan sebahagian lagi mula berjalan pada tahun ini. Kesemua perintah tersebut telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2021, kesemua perintah ini telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Sementara ketetapan kedua di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 bahawa perbelanjaan berjumlah 600 juta ringgit Brunei dibenarkan untuk diperuntukkan dan dipohonkan dari kumpulan wang kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan oleh Dewan untuk dijadikan sebagai akta. Ketetapan tersebut diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meneruskan rancangan kemajuan negara seperti yang dirancangkan.
Beberapa perkara dan isu yang dibangkitkan sepanjang persidangan peruntukan negara bagi tahun 2021-2022 diulas dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Mengenai isu pengambilan pembantu rumah, kita mengambil perhatian bahawa sejak berlakunya COVID-19 di negara ini, pada bulan Mac 2020, kerajaan sehingga hari ini hanya memberikan pertimbangan untuk mendatangkan pekerja-pekerja warga negara asing dalam bidang yang esensial dan benar-benar diperlukan dari luar negeri sebagai langkah berwaspada dalam membendung penularan wabak ini. Dapat menjulungkan sedikit fikiran di sini supaya muzakarah sedemikian itu lebih diaktifkan, tidak hanya setahun sekali. Caranya ialah misalnya dengan jabatan majlis ini mengaturkan perjumpaan-perjumpaan yang ditentukan jadualnya dalam setahun itu. Perjumpaan-perjumpaan itu bolehlah dibahagikan mengikut kategori isu yang berbangkit ataupun kategori perkhidmatan kerajaan, termasuk perkhidmatan-perkhidmatan yang dihajatkan oleh orang ramai dan sebagainya. Kementerian Pertahanan akan terus berkembang maju dan komited dengan peranannya berdasarkan 3 tunggak utama Kementerian Pertahanan yang kaulah huraikan secara mendalam di mukadimah kaulah sebelum ini, iaitu pertama, keupayaan cegah rintang dan respon, kedua, diplomasi pertahanan, ketiga, pertahanan holistik. Ketiga-tiga tunggak ini membawa kepada keyakinan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. Jabatan Perdana Menteri melalui kerjasama dengan agensi-agensi keselamatan dan penguasaan akan terus bertindak merangka strategi untuk memelihara kestabilan politik, mempertahankan negara serta menghubungkan keupayaan pertahanan dan keupayaan diplomatik dan juga persediaan negara dalam menangani ancaman keselamatan. Ini termasuklah dalam meningkatkan kerja-kerja pembenterasan jenayah dan pengukuhan keupayaan agensi-agensi berkepentingan dalam mengendalikan krisis-krisis nasional dan merentas sempadan. Pembinaan infrastruktur di negara ini membuktikan pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terus komited ke arah pembangunan infrastruktur sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pembangunan telah banyak melaksanakan projek-projek yang memberi impak yang besar dalam menaik taraf kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini. Sementara itu, dalam ucapan penangguhan, ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang bergelar, antaranya menekankan pelbagai aspek sudut pandangan. Adalah tidak dinafikan ekonomi negara seperti mana ekonomi dunia akan terus berhadapan dengan cabaran pada tahun ini. Daripada risiko dan kesan serta impak kesihatan awam dengan penularan penyakit COVID-19 kepada risiko geopolitik dan risiko ketidaktentuan harga minyak. Dari itu, kita perlulah bersedia dan bijak untuk mencatur perancangan dan strategi dalam mengurangkan kesan daripada cabaran-cabaran berkenaan, terutamanya dengan berfikiran lebih kreatif dan inovatif. Peranan penjawat awam sebagai jentera kerajaan amat penting bagi memastikan kerajaan berfungsi dengan sempurna. Untuk itu, seluruh penjawat awam dari semua peringkat hendaklah sentiasa komited dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berpaksikan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Demi menjayakan wawasan negara 2035 yang bermatlamatkan bagi mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memperkasa sistem pendidikan dan menyediakan keperluan asas bagi pengusaha mikro kecil dan sederhana serta meningkatkan aktiviti perindustrian antara disentuh semasa ucapan penangguhan ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Sistem pendidikan di negara Brunei
Darussalam yang menjadi gedung ilmu hendaklah terus diperkasa dan diseimbangkan berdasarkan keperluan duniawi dan ukhrawi. Pengusaha mikro dan kecil seperti penjajah di pinggir jalan adalah perlu diberi perhatian dan dengan menyediakan keperluan asas yang diperlukan termasuk memudahkan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan produktiviti serta pendapatan mereka. Pentadbiran dalam urus tadbir juga memainkan peranan yang penting. Pentadbiran yang efisien, bijaksana, cepat dan terus akan membuahkan hasil yang mampan. Semua perancangan penting yang telah dilaksanakan oleh pihak yang tertentu akan selalu dipantau dengan lebih dekat termasuklah dengan menguatkuasakan dan pelaksanaan akta-akta yang sedia ada. Peningkatan aktiviti perindustrian melalui FDI, pengeluaran PKMS di negara menyokong perjalanan Brunei Economic Blueprint dan juga perkembangan perindustrian yang diajukan ke empat-empat daerah dan memberi lebih banyak peluang kepada rakyat. Berkaitan dengan alam sekitar dan perubahan iklim, alhamdulillah sudah begitu banyak peningkatan dari segi dasar dan protokol yang baru dilancarkan. Ini mencerminkan usaha dan komitmen dari pihak kerajaan dan juga sokongan daripada pelbagai agensi swasta dan badan bukan kerajaan. Sekarang, trend kerjaya adalah untuk mencari peluang serta peningkatan yang lebih baik. Non-traditional sektor yang belum ada dahulu, sekarang makin banyak peluang kerjaya. Sementara itu, ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah dalam ucapan penangguhan antara lain menzahirkan harapan agar usaha dan inisiatif yang dilasihkan oleh kerajaan dapat meningkatkan lagi kemajuan negara. Perbizahan jumlah yang ketara dari penerima baksis dan pincin bulanan dengan penerima TEP dan ACP ini mendesak kita untuk berfikir semula jika ada kaedah atau mekanisme yang terbaik dapat merapatkan jurang antara keduanya. Akhirnya, kehidupan rakyat dan penduduk akan terjamin dan selesa dari perserahan. Pihak kerajaan perlulah memperkuatkan lagi sistem pentadbiran yang ada supaya tidak ada ketirisan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mengikuti peraturan-peraturan dan dasar-dasar yang sedia ada. Belia-belia di luar sana supaya menubuhkan koperasi belia kebangsaan sebagai koperasi wawasan 2035 yang mungkin boleh dinamakan Koperasi Belia Darussalam. Dalam jangka panjang Whole of Nation, rakyat Brunei Darussalam diperkirakan menjadi ahli koperasi sebelum tahun 2070. InsyaAllah 50 tahun mendatang. Dengan pelaksanaan beberapa inisiatif di bawah ekonomi blueprint, negara akan dapat menjana peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan. Terdapat banyak kemajuan rancangan dan projek yang akan dilaksanakan di daerah Belait khususnya dan seluruh negara amnya. Ini akan membawa perkembangan dan kemajuan yang menjadi hasrat masyarakat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk melihat kemajuan yang diprogramkan. Mengusulkan agar Jabatan Kemajuan Perumahan mengkaji dengan lebih meluas mengenai usaha mewujudkan kawasan perumahan negara luar bandar bagi membendung penghijrahan penduduk kampung. Mengusulkan supaya peruntukan bagi meningkatkan taraf tempat-tempat menarik di negeri ini, terutama sekali yang menarik rakyat tempatan untuk berbelanja dalam negara, akan dapat ditambah. Diharap peruntukan ini dapat digunakan dengan sempurna dengan sepenuhnya pada program dan aktiviti kemajuan yang dirancang dengan sempurna dan titik mengikut masa yang ditetapkan demi kesejahteraan penduduk dan kemakmuran negara. Pihak pengusaha atau peniaga termasuklah Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, satu kampung satu produk, supaya akan dapat meningkatkan pengeluaran hasil produk-produk mereka masing-masing dan berusaha memperbaiki perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan dan orang ramai.
Sebelum menangguhkan sidang pada satu tarikh yang belum ditetapkan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyembahkan sepenuh-penuhnya menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan Baginda bercemar Duli ke istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara pada 15 Mac lalu dan berkenan menggunakan titah. Menurut Yang Berhormat, perbincangan yang diadakan sedikit sebanyak memenuhi apa yang telah tersirat dalam kurnia titah Baginda mengenai dengan percemahan fikiran dan perlunya bagi perbincangan diadakan dengan rancak tetapi sihat. Ini termasuk penelitian dan pertimbangan secara terperinci oleh pihak-pihak yang berkenaan akan kesesuaian dan kemanfaatannya kepada pihak kerajaan serta rakyat dan penduduk negara ini. Kita juga telah mendengar mengenai pelbagai usaha dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini serta bagi perkembangan sosioekonomi dan kemakmuran negara yang berpanjangan. Oleh itu adalah wajar seterusnya bagi ahli-ahli yang berhormat yang dilantik untuk sama-sama memberigakan dan mengungsikan inisiatif-inisiatif yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan kepada anak-anak buah kampung masing-masing ataupun konstituen masing-masing untuk meningkatkan kesedaran serta kefahaman mengenai isu-isu yang berkenaan itu. Selepas 11 hari bersidang dalam suasana yang penuh harmoni, mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tiranya kemarin. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2021-2022 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar sebagai Akta Perbekalan 2021-2022. Sejumlah 5.86 bilion ringgit Brunei diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2021-2022 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April ini. Dengan tema belanjawan negara bagi tahun kewangan 2021-2022 ke arah pembangunan sosioekonomi yang resilient, tema tersebut dirangka untuk memantapkan lagi usaha-usaha dalam mencapai wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kualiti kehidupan rakyat yang tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Tema tersebut menumpukan kepada usaha-usaha kerajaan untuk terus mengukuhkan kedayantahanan sosioekonomi negara melalui inisiatif-inisiatif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin. Usaha-usaha untuk meningkatkan inisiatif ke arah digitalisation juga diberi penekanan sebagai persediaan dan landasan untuk memantapkan ekonomi digital negara ke arah revolusi industri keempat. 3 fokus diberi keutamaan bagi mendukung tema belanjawan bagi tahun kewangan 2021-2022 iaitu meningkatkan produktiviti negara, penyediaan kemudahan dan infrastruktur yang mampan dan berdaya tahan untuk kesejahteraan awam dan perkembangan ekonomi dan menjana sumber manusia yang kompeten dan employable. Semoga segala isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara dapat direalisasikan dengan jayanya demi kepentingan rakyat dan negara khususnya dalam meningkatkan ekonomi agar lebih dinamik dan berdaya tahan. Purata tahunan jumlah pendaftaran kenderaan baharu di negara Brunei Darussalam bagi 5 tahun kebelakangan 12,658 kenderaan setiap tahun. Berdasarkan kajian awal Electric Vehicle Joint Task Force EVJTF
bersama Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam menjelang tahun 2035 dianggarkan 11,400 kenderaan baharu dijangka didaftarkan dengan 60% disasarkan terdiri daripada kenderaan jenis kenderaan elektrik EV. Ke arah mencapai sasaran tersebut, penyediaan dasar serta program bagi menggalakkan ownership EV antaranya insentif, penyediaan infrastruktur, program pembangunan kapasiti termasuk peningkatan kemahiran dan pemberigaan berterusan sedang diusahakan dan dirancang pelaksanaannya di bawah peranan EV JTF dan ini dibuat bersama pemain industri dan agensi-agensi berkepentingan yang lain. Berucap pada majlis pelancaran projek rintis kenderaan elektrik kemarin, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata, berdasarkan Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP pada tahun 2018, sektor pengangkutan darat merupakan sektor ketiga terbesar dari segi pelepasan gas rumah hijau di negara ini. BNCCP jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia dan Terperuka Haji Muhammad Yusof telah menetapkan 10 strategi untuk melakar jalan ke arah kedayantahanan negara dalam perubahan cuaca dan emisi karbon yang rendah. Salah satu insentif yang akan diberikan sepanjang tempoh projek rintis ini di mana lesen kenderaan ataupun vehicle license VL bagi mana-mana EV yang terlibat dalam projek rintis dan juga bagi yang tidak terlibat dalam projek rintis adalah dikecualikan pembayarannya sehingga satu penetapan nanti bagi kadar lesen kenderaan EV yang berpandukan kepada kuasa motor elektrik dikuatkuasakan nanti. Saya difahamkan salah satu daripada aktiviti utama yang akan diungkayahkan semasa projek rintis ini adalah untuk mengenal pasti lokasi-lokasi strategik di mana stesen pengecasan ataupun charging stations kenderaan elektrik akan dipasang secara berfasa. Projek rintis kenderaan elektrik dilancarkan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsa Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga selaku pengerusi-pengerusi bersama serta ahli-ahli Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Projek rintis kenderaan elektrik antara lain bertujuan untuk memberikan pendedahan berhubung dengan arah haluan teknologi permotoran tentang penggunaan kenderaan elektrik, kelebihan-kelebihan penggunaan kenderaan elektrik dan peralatan pengecasan kenderaan elektrik. Projek bertemakan memacu ke arah negara yang lebih hijau akan berjalan bagi tempoh selama 2 tahun dan sesuai ke arah mencapai matlamat strategi 3 iaitu Electric Vehicles di bawah BNCCP. 12 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes baru dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. ...566 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dengan 15,450 orang menematkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 252 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,865 ujian. Maklumat lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.